Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ketemu lagi bersama saya Cikgu Ainul, dan untuk hari ini sebenarnya perkongsian kita agak kelain sikit, di mana sebenarnya ramai antara guru-guru, terutama guru perdana yang bertanya kepada saya apakah prosedur yang telah saya jalani untuk saya bertukar daripada aliran pendidikan khas, daripada aliran perdana, arus perdana kepada pendidikan khas. Mungkin ada yang tak tahu, saya sebenarnya asalnya adalah daripada guru di arus perdana yang mengajar subjek biologi, sains dan juga matematik. Dan saya telah memohon untuk pertukaran ke bidang pendidikan khas pada tahun 2016 ke aliran pendidikan khas, dan saya lulus pada tahun tersebut. Dan sekarang saya dah hampir 7 tahun berada di dalam bidang pendidikan khas. Okey, jadi ramai yang bertanya berkenaan dengan prosedur. Apakah prosedurnya untuk pertukaran, untuk memohon pertukaran daripada aliran perdana kepada aliran pendidikan khas. Okey, bagi guru-guru yang di sekolah rendah, guru-guru perdana di sekolah rendah, dia boleh memohon untuk menjadi guru pendidikan khas di sekolah rendah. Bagi guru yang berada di sekolah menengah, boleh memohon untuk menjadi guru pendidikan khas di sekolah menengah, dan biasanya akan dihantar kepada dia tak akan diposting ke tempat lain. Biasanya jika ada kekosongan di sekolah tersebut, dia akan dapat posting di sekolah yang sama. Okey, prosedurnya lambat tu nak masuk kepada prosedur tu, dia macam-macam lagi cerita pula. Okey, sebelum kita pergi kepada prosedurnya, yang pertama dulu, sebelum kita memohon menjadi guru pendidikan khas, saya nak ingatkan sikitlah di sini, first kali apa yang perlu kita siap sedia adalah dari segi mental dan juga fizikal. Sebab guru pendidikan khas, mungkin kalau kita lihat dia, guru pendidikan khas ni dia hanya mengajar kumpulan yang kecil, tetapi walaupun kumpulan yang kecil, dia sebenarnya cabarannya sangat besar sebenarnya, sebab 5 orang dalam kelas tersebut dah sama seperti lebih kurang double ataupun triple daripada jumlah yang sebenar, terutama bagi guru pendidikan khas masalah pembelajaran, PPKI lah. Okey, jadi first kali kalau nak mohon, pastikan betul-betul berminat. Dah fikir masak-masak, betul-betul berminat, dan jika ada betul-betul dah berminat dan bersiap sedia dari segi mental dan fizikal, barulah boleh kepada step yang seterusnya. Tadi step yang pertama, bersiap sedia dari segi mental, fizikal, dan mesti ada minat. Untuk yang langkah yang kedua ini, prosedur yang perlu kita buat berdasarkan kepada pengalaman, saya tak pastilah kalau tahun ini yang latest ini mungkin dah berubah, tetapi saya rasa masih sama. Untuk kita memohon, kita hanya tuliskan surat. Tuliskan surat secara rasmi, di mana di surat itu kita maklumkan tujuan kita ingin memohon pertukaran daripada guru di aliran perdana bertukar kepada aliran pendidikan khas, dan jangan lupa berikan sebab yang kukuh. Dan untuk surat itu, kepada siapa kita nak berikan surat tu, untuk alamat surat itu of course lah daripada penerima adalah kita, dan alamatnya sama ada kita letak alamat rumah ataupun alamat sekolah. Tetapi kalau untuk pengirim, kepada siapa yang kita nak kirimkan, itu kita letakkan kiriman itu kepada unit menengah. Kalau ikut saya dulu, unit sekolah menengah, jabatan pelajaran masing-masing lah. Itu khusus kepada unit sekolah menengah, jabatan pelajaran, jabatan pendidikan di negeri masing-masing. Kemudian jangan lupa salinan kepada, mesti ada salinan kepada yang pertama, unit pendidikan khas jabatan itu, iaitu sektor pendidikan khas. Tadi sektor sekolah menengah, kemudian kita ada sektor pendidikan khas. Letakkan salinan kepada, salinan kepada sektor pendidikan khas, dan juga salinan kepada sekolah, termasuk salinan kepada cikgu sendirilah yang memohon. Jadi surat tadi
kita perlu ada 3 salinan. Okey, 3 salinan di mana yang pertama salinan kepada diri kita, yang kedua salinan kepada sektor pendidikan khas dan yang ketiga salinan kepada pihak sekolah lah. Dan untuk surat tu pastikan kita ada tulis juga melalui, sebab kita mesti melalui pengetua. Okey, dan mesti ada melalui pengetua sekolah tersebut lah, sebab kita perlu mendapatkan sokongan daripada pengetua dahulu. Okey, kalau tak ada sokongan, surat tu tak ada cop sokongan daripada pengetua, memang akan bermasalah nanti. Okey, bermasalah dan sukar untuk kelulusan lah. Okey, jadi kita melalui sekolah dan pastikan surat itu dah disahkan dan disokong oleh pengetua sekolah. Okey, apabila surat tu dah disahkan, dah disokong, okey, kemudian salinan pun dah dibuat, maka kita hantarkan salinan tersebut kepada sektor pendidikan khas dan yang utama itu dihantarkan kepada sektor unit sektor sekolah menengah lah. Dan di sektor sekolah menengah tu bila dah kita hantar tu, dia akan ambil masa. Memang dia akan ambil masa. Jadi kita kena follow up selalulah dengan sektor sekolah menengah, sebab mereka akan ada meeting dahulu. Dia ada sebenarnya kadang-kadang tu dia ada time yang dia buka untuk permohonan. Ada time, ada juga yang kita tak perlu ikut time, kita boleh hantar sahaja. Tapi kalau ikut time tu lebih mudah lah, sebab dia akan ada perbincangan, meeting, okay, sesama mereka untuk melepaskan guru. Sebab unit sekolah menengah yang akan melepaskan guru tersebut selepas dah dapat pengesahan daripada pengetua, sokongan pengetua, unit sekolah menengah pula perlu berbincang untuk dia nak melepaskan guru tersebut daripada unit, daripada aliran perdana kepada sektor pendidikan khas. Okey, kemudian jika surat tersebut, permohonan tersebut diluluskan, okey, diluluskan, maka sebenarnya tak diluluskan lagi, jika surat tersebut dah dihantar, okey, mungkin dia akan ambil masa beberapa bulan pun mungkin juga. Okey, saya ambil masa bulan jugalah. Kemudian dia sektor pendidikan khas akan memanggil guru tersebut. Itu maksudnya dah peringkat yang seterusnya lah. Selepas meeting daripada sektor menengah, peringkat yang seterusnya dia sektor pendidikan khas pula yang akan memanggil guru-guru yang memohon untuk pertukaran aliran. Okey, dia akan panggil untuk temu juga, untuk sesi temu juga. Jangan kata tak ada sesi temu juga. Jadi penting sebenarnya sebelum kita memohon tu kita kena tahu dululah. Selain daripada kita bersedia, kita kena tahu juga dari segi pengetahuan berkenaan dengan murid-murid berkeperluan khas, terutamanya dalam bidang masalah pembelajaran lah, sebab biasanya pertukaran ini melibatkan guru PPKI. Okey, jadi perlu tahu, perlu kaji setiap penyakit-penyakit murid-murid yang melibatkan murid pendidikan khas ini, murid berkeperluan khas ini, terutama masalah pembelajaran seperti dysleksia, ADHD itu apa, macam mana ADHD, simptom-simptom dia, autism macam mana. So kalau boleh memang kena baca dululah. Kita kata kalau tak kenal maka tak cinta. Jadi kalau tak cinta, macam mana nak timbulkan minat terhadap pendidikan khas tu kan. Jadi kalau ada minat barulah memohon. Okey, jadi untuk temu juga pastikan kita dah bersiap sedia lah dari segi pengetahuan berkenaan dengan pendidikan khas. Okey, selepas temu juga barulah beberapa minggu selepas itu, mungkin juga sebulan selepas itu, kita akan dapat surat sama ada diluluskan ataupun tidak. Kalau tak dapat surat tu maksudnya tak diluluskan lah. Jadi bila dah dapat surat, dia akan adalah seperti mana kita pertukaran tu. Okay? Surat pertukaran tu sama sahaja, kita akan bertukar sama ada di sekolah itu. Jika sekolah itu dah penuh guru pendidikan khas, mungkin dia akan posting ke sekolah yang lain. Okey, jadi itu sebenarnya prosedur yang perlu diikuti bagi guru-guru aliran perdana yang berminat untuk memohon sebagai guru pendidikan khas. Memang digalakkanlah, sebab kami di pendidikan khas ni memang kekurangan guru, sangat-sangat kekurangan guru. Even dekat sekolah saya pun sekarang ini kami baru sahaja perpindahan 3 orang guru ke Perak. Jadi kita perlukan guru lagi, 3 kekurangan 3 guru di pendidikan khas. Dan
memang kita kata kritikal lah. Jadi dialu-alukan bagi mana-mana guru di Arus Perdana yang ingin memohon menjadi guru pendidikan khas. Diharap agar perkongsian ini dapat membantu mana-mana guru Arus Perdana yang berminat untuk menjadi guru pendidikan khas. Okay? Dan kalau nak tanya pada saya, adakah saya menyesal bertukar aliran? Tidak sama sekali. Saya rasa itu adalah salah satu keputusan yang sangat-sangat terbaiklah dalam hidup saya untuk menjadi guru pendidikan khas ini. Okey, jadi itu sahaja perkongsian untuk hari ini. Harap agar dapat membantu guru-guru. Okey, jangan lupa like, share dan juga subscribe ke YouTube channel Cikgu Ainul. Jumpa lagi dalam siri-siri perkongsian yang akan datang. Bye.